KPM. Kalau dari sini, nak ke sini, nak turun kat mana ni? Tapi jalan ni, sambung kat sini. Dekat sini pun ada sambung juga. Tapi, alamak, peningnya kepala. Semua, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. So, Nisa nak ingatkan kepada anda semua, sekiranya ada keperluan yang benar-benar penting untuk anda keluar, jangan lupa pelitup muka, pakai dengan kemas dan betul, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebenarnya kan Nisa tengah pening lah daripada sini nak ke sini. Macam mana ya? Jalan ni pula berselirat, berangkai-rangkai. Aduh, peningnya. Tapi kan, apa kena mengena peta ni dengan apa yang kita nak belajar pada hari ni? Kawan-kawan tahu tak? Tak tahu? Tak apalah, jom kita lihat profil guru yang akan bantu kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Saviswari Velayutham daripada SMJK Chong Hua Confucian Pulau Pinang. Selamat pagi, Cikgu. Salam sejahtera. Apa khabar, Cikgu? Ya, baik. Ya, saya hari ini sangat-sangat teruja sebab peta yang saya lihat tadi tu berselirat betul lah. Tetapi sebelum kita pergi kepada mata pelajaran kita hari ini iaitu matematik, sebelum saya tanya topik kita hari ini, saya sebenarnya nak ajak cikgu untuk kita sama-sama lakukan SOP iaitu kita sanitasi dahulu tangan. Silakan cikgu. Ya, baik. Ini adalah norma baharu yang kita amalkan di sini sebelum kita lakukan apa-apa aktiviti. Okey, baiklah. Bercakap berkenaan dengan kelas teras kita pagi ini, tak lengkap rasanya cikgu kalau saya tak ajak kawan-kawan saya untuk sama-sama masuk ke kelas. Jadi jom, saya nak persilakan mana kawan-kawan saya. Hai semua, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Wah, saya rasa sangat seronoklah kawan-kawan semua dah masuk kelas. Jadi jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita yang juga dari SMJK Chong Hua Confucian Pulau Pinang. Kita mulakan dengan Amber. Sila perkenalkan diri anda. Hai semua, nama saya Amber Kwek dari kelas 4S1 dan sekolah saya ialah SMJK Chong Hua Confucian. Terima kasih Amber. Seterusnya kita ada Suanci. Silakan. Hai semua, nama saya Zhong Shenjing dari kelas 4S1. Sekolah saya SMJK Chong Hua Confucian. Baik, terima kasih. Seterusnya silakan Sin Yi. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Cheng Xin Yi dari kelas 4S1. Sekolah saya ialah SMJK Chong Hua Confucian. Terima kasih. Kemudian kita ada Susan. Silakan. Semua, nama saya Gua Susan dari kelas 4S1. Saya belajar di sekolah SMJK Chong Hua Confucian. Terima kasih. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Jingling. Silakan Jingling. Jingling, mikrofonnya. Hai. Okey, baiklah, terima kasih Jingling. Seterusnya kita ada Syadia, silakan. Selamat pagi, saya nama Ui Zhen Kun dan saya dari kelas 4S1 dalam SMJK Chong Hua Confucian. Baiklah, maaf kita bukan ada Syadia, kita ada Zhen Kun. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMJK Chong Hua Confucian Pulau Pinang. Jadi jom tiba masa untuk kita tanya kepada cikgu kita apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi Cikgu Saviswari, apa sebenarnya yang kita nak belajar hari ini? Apa kena mengena peta yang saya tengok tadi dengan tajuk kita, cikgu? Silakan.
Nisa jangan risau. Ya. Nanti cikgu akan mengajar. Ini sebenarnya adalah sebahagian daripada graf. Rangkaian ini merujuk kepada sebahagian daripada graf. Di mana bila kita ada sesuatu lalu lintas yang rumit, kita boleh simplifikasikan dengan jalan dan bucu-bucu supaya kita mudah untuk baca. Oh, baiklah. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi saya double thumbs up. Ya, nampaknya semua sudah bersedia. Saya nak tanya, cikgu, ini topik kita adalah rangkaian dalam teori graf. Ini adalah tajuk tingkatan? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Kalau dalam buku teks tu, bab berapa, cikgu? Bab 5. Bab 5. Rakan-rakan saya tingkatan 4. Boleh tengok buku teks anda di bab 5 dan kalau rakan-rakan kita tingkatan 5, ini adalah masa untuk anda ulang kaji. Sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita akan berhenti dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda selepas ini di teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, tanggapan saya terhadap bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf ialah bab ni lebih ringkas kalau berbanding dengan bab lain kerana bab ni hanya meminta pengetahuan asas tapi bukan pengiraan yang rumit. Selain itu, saya rasa bab ni menarik dan pragmatik kerana kita dapat melihat hubungan ataupun pertalian antara pihak-pihak dengan pendekatan yang lebih jelas dan konkret. Penguasaan ilmu bab ni nescaya akan menjadikan kehidupan kita lebih baik dan tersusun. Saya amat mengharapkan kelas sebentar lagi. Pada pemahaman saya, tajuk rangkaian dalam teori graf akan mengenal dan menerang rangkaian sebagai graf, seperti graf terarah, graf tidak terarah, graf berpemberat dan graf tidak berpemberat. Tambahan pula, kita dapat mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Seterusnya, kita juga dapat mewakili maklumat dalam bentuk rangkaian dan menyelesaikan masalah yang melibat rangkaian. Pada pendapat saya rasa matematik bab 5 Network in Graph Theory telah banyak membantu saya memahami fungsi rangkaian grafik dan bagaimana menggunakan ilmu ini dalam kehidupan harian saya. Terima kasih anda sudah menonton teras di Didik TV KPM. Bersama saya adalah Cikgu Safizwari dan juga rakan-rakan saya dari SMJK Chung Hua Confucian Pulau Pinang. Rakan-rakan saya semua dah bersedia. Hari ini tajuk kita adalah rangkaian dalam teori graf. Saya harapkan rakan-rakan di rumah semua dah bersedia. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Ya, okey. Selamat pagi semua pelajar-pelajar saya dari Chung Hua Confucian, juga semua pelajar-pelajar yang sedang menonton. Hai. Okey, yang sedang menonton bersama-sama saya. Baik, tadi Nisa pun ada masalah kan? Apa tu rangkaian? Cuba kita lihat dulu secara teliti bagaimana kita nak permudahkan rangkaian yang panjang, besar, melilit ni kepada rangkaian-rangkaian yang boleh disimplifikasikan dengan beberapa sebutan yang kita akan belajar. Apa maksud bucu, tepi, gelung, berbilang tepi, darjah dan seterusnya. Okey. So kita mula dengan objektif kita. Okey, so di akhir pelajaran ni, kesemua pelajar kita dapat juga bersama-sama belajar apakah rangkaian sebagai graf. Okey, kemudian membanding bezakan apa itu graf terarah dan apakah itu graf tidak terarah. Kemudian juga kita dapat membezakan graf pemberat dan graf tidak berpemberat. Okey, kemudian semua pelajar-pelajar bolehlah melukis subgraf dan pokok. Sementara itu, akhir sekali, kita dapat mewakilkan ke semua maklumat yang kita belajar ni dalam bentuk rangkaian. Okey, rangkaian akhir tadi yang kita lihat tadi yang Nisa duk tengok jalan raya tu kan. Nanti kita bolehlah melukisnya dalam bentuk rangkaian. Okey, baik.
kita masuk kepada contoh-contoh rangkaian. Sebelum kita belajar, kita kena tahu dulu mengapa kita belajar sesuatu topik. Okey, so rangkaian ni tidak sahaja untuk jalan raya. Juga kita boleh aplikasikan untuk masalah-masalah sosial ataupun di sini juga kepada bidang-bidang yang melibatkan sosial, macam social network. Okey, so contoh di sini. Ini kira-kira rasanya apa ni, Nisa? Network Kalau apa ni? yang inilah kan cikgu, saya rasa mesti rangkaian social media. Betul tak cikgu? Ya, juga katakan ini adalah masalah rangkaian sosial perhubungan, katakan bapa, adik, ibu bapa, tapi takkan yang besar sangat keluarga kita kan. Okey, so ini contoh rangkaian sosial di Facebook, okey, ataupun Twitter. So ini adalah kawan-kawan kita yang kita kenal, kawan kita yang kenal tu kenal dengan siapa. So hubungan ni adalah satu contoh rangkaian. Okey, kemudian ini adalah contoh jalan raya yang Nisa lihat tadi. Ini adalah laluan LRT. Okey, kemudian kita juga ada rangkaian pengangkutan laluan udara kapal terbang. Okey. Ini contoh di sini adalah rangkaian talian telefon. Okey, baik. Sekarang kita yang pertama ni cikgu nak mengenalkan, menerangkan apakah rangkaian sebagai graf. Okey, kita lihat dulu apakah maksud ataupun definisi rangkaian sebagai graf. Okey, dalam matematik, graf ni ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Okey, so pelajar-pelajar akan belajar yang bintik ini adalah bucu dan tepi maksudnya adalah garis yang mengkaitkan dua bucu. Okey, sebagai contoh, katakan ini adalah pen kan. So ini adalah bucu dan ini adalah bucu. Garisan yang mengkaitkan bucu ini adalah tepi. Bagus, pandai. Bisa. Okey, baik. Contoh masalah harian kita, contohnya di sini, katakan ini adalah rumah Ali, kemudian kita ada rumah Ahmad pula. Okey, kemudian kita ada rumah Rais pula. So ini adalah satu contoh yang simple. Katakan ketiga-tiga rumah ni dalam bentuk macam segitiga. Okey, Ali boleh pergi ke rumah Ahmad, kemudian Ahmad juga boleh jalan ke rumah Rais, atau Rais boleh pergi ke rumah Ahmad, dan juga Ali boleh ke rumah Rais. Okey, so ini adalah satu contoh liter yang sangat simple, yang mudah untuk kita lihat. So, kita boleh melabelkannya sebagai yang rumah ini sebagai bucu. Dan jalan raya yang menghubungkan daripada rumah Ali ke rumah Ahmad dikenali sebagai tepi. Okey. So, daripada sini, daripada lukisan jalan raya ni, kita boleh simplifikasikan dalam bentuk graf dengan adanya bucu dan tepi. Okey, baik. Kita masuk kepada macam mana kita nak tuliskan ya. Kita belajar matematik, kita selalunya mesti tulis dalam sebutan matematik. Betul. Okey, rangkaian ni adalah sebahagian daripada graf. Okey, tata tanda graf merupakan set pasangan tertib yang dikenali dengan huruf V dengan E. Sekarang saya nak tanya pelajar-pelajar saya. Okey. Siapa yang boleh jawab? Boleh angkat tangan. Apakah maksudnya V dan apakah maksudnya E? Siapa boleh kongsikan jawapan maksud V dan maksud E? Angkat tangan. Kalau tak ada angkat tangan, kita pilih. Siapa tahu? Okey, silakan. Okey, Sunci. Sunci, silakan. V itu vertex iaitu bucu dan E itu edge itu tepi. Kan? Ya, bagus. Kan dia tanya. Betul. V ni ya betul, dia adalah bucu. Okey, dalam huruf besar V ni kita boleh kenali sebagai tata tanda bagi set. Maksudnya semua bucu-bucu yang kita nak bincangkan sebagai huruf besar V. Okey, kemudian E ni semua tepi yang kita nak bincangkan. Okey, sebagai contoh, okey, tadi kita ada rumah-rumah kan. Okey, set V adalah set bintik atau bucu. Okey, kita lihat pada rumah-rumah tadi. Okey, rumah Ali, rumah Ahmad, kemudian rumah Rais. Okey, cikgu boleh tuliskan rumah Ali ni sebagai V1. Kita boleh label. Okey, ikut suka hati. Kata kita nak label A pun boleh, rumah Ali. Okey, so saya label sebagai V1, maksudnya bucu yang pertama. Kemudian rumah Ahmad ni V2, kemudian V3. Rais ni V3. Okey, inilah contoh macam mana kita nak labelkan bucunya. Okey, so kemudian cikgu akan tuliskan yang V huruf besar ni adalah tata tanda set. Okey, V huruf yang kecil ni adalah tata tanda bagi setiap bucu. Okey, baik. Kemudian E pula. Okey, tadi Sunci telah sebut E merupakan tepi. Okey, tepi, apa maksud tepi? Adalah garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okey.
So contoh tadi, katakan cikgu boleh labelkan juga dengan tata tanda jalan E1, E2, E3. Okey. So cikgu boleh tuliskan yang set E besar ni maksudnya dia set. Tata tanda untuk set. So kita boleh tuliskan sebagai E1, E2, E3. Juga kita boleh tulis A1, B1 apa ni? Cuba kita kaitkan dengan gambar rajah ni. Okey, cikgu boleh tulis E ni Ali ke Ahmad. Okey. Kemudian Ahmad ke Rais, Ali ke Rais. Sekarang saya nak tanya Nisa. Boleh tak cikgu tulis Ali Ahmad ni kepada Ahmad Ali? Ahmad dulu lepas tu Ali. Boleh cikgu sebab dia bersambung. Ya, bagus Nisa, pandai Nisa ni. Okey, betul. Walaupun Nisa ini silibus yang baru KSSM. Ini baru pertama kali saya tengok. Okey, so Ali ke Ahmad juga boleh ditulis sebagai Ahmad ke Ali kerana kita tidak ada arah. Betul. Okey. Okey, baik. Sekarang cikgu nak masuk pula kepada darjah. Okey, ada pelajar-pelajar saya boleh tanya, boleh menjawab, apakah maksud darjah? Siapa boleh kongsikan maksud darjah? Okey, Amber. Silakan Amber. Darjah ialah bilangan tepi yang mengkaitkan dua bucu. Okey, bagus Amber, tepi pandai. Yang mengkaitkan dua bucu, baik. So, darjah maksudnya adalah bilangan tepi yang mengkaitkan dua bucu. Okey, kita lihat balik pen ini. Okey, katakan ini adalah pen kan? Okey, so jalan ni tepi ni yang mengkaitkan bucu ni adalah satu darjah. Kemudian jalan ni atau tepi ni mengkaitkan bucu ni adalah satu darjah. So dia ada dua darjah di sini. Okey, balik kita tengok dengan tata tanda. So jumlah darjah sama dengan 2 darab dengan tepi. Okey, kita ada satu tepi ni darab 2 dapatlah 2 darjah. Okey. Kita lihat balik yang simple ni, tepinya adalah 3. Betul? Yang kuning ni kita ada 1 2 1 2 3 kan? Kita ada 3 tepi di sini, maka 2 darab 3 kalau ikut formula dia adalah 6. Okey. Bagaimana kita nak fahamkan ni melalui graf? Okey. So cikgu boleh tulis ni sebagai garisan yang menghubungkan ke bucu yang merah ni 1. Kemudian kita juga ada garisan yang kuning ke bucu yang merah ni 2. Okey, kemudian kita ada 3, 4, 5, 6. Okey, maka dia darjahnya adalah 6. Okey, sama dengan formula, kita boleh semak balik ya. Baik. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada graf mudah. Okey, sekarang kita kepada objektif yang kedua. Tadi apa yang kamu belajar adalah rangkaian. Okey, dia adalah sebahagian daripada graf. Kemudian kita boleh gunakan tata tanda bucu dan tepi untuk melukis rangkaian itu. Sekarang kita lihat pula graf mudah. Okey, apakah itu graf mudah? Baiklah. Sebelum kita pergi kepada apa itu graf mudah, jom kita berhenti seketika yang di rumah, teruskan aktiviti ataupun latihan setakat apa yang kita telah pelajari tadi. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Masih bersama dengan Cikgu Sabis Bari dan juga rakan-rakan saya dari SMJ Kechung Hua Confucian Pulau Pinang. Jadi sebentar tadi kita telah belajar apa itu rangkaian sebagai graf dan menentukan bucu serta tepi. Sekarang kita nak pergi kepada graf mudah. Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Okey, kita lihat pula graf mudah sekarang. Okey, apa ni mudah ni? Senang kan? Okey, graf yang senang nak lukis. So, apakah graf yang mudah ni, senang nak lukis ni? Saya juga nak tanya budak-budak sekolah. Ada sesiapa yang faham apakah ni graf mudah? Sini dah angkat tangan. Silakan sini. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Betul ke Cikgu? Ya, betul. Tepat sekali jawapannya. Tepat sekali. Okey, so kita tengok definisinya. Okey, graf mudah ni graf yang tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Okey, dia tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Apa tu gelung, berbilang tepi tu nanti cikgu akan ajar. Okey, memang graf mudah ni dia sangat senang nak lukis. Okey, dia tidak mengandungi gelung dan berbilang tepi. Okey. So contoh ini adalah contoh graf mudah. Okey. Kalau kita tengok
1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 4. So dia sambung. Okey, dia ada bucu, dia ada tepi, dia tidak ada gelung, dia tidak ada berbilang tepi. Okey, nanti kita bincang apa tu gelung dengan berbilang tepi. Baik. Okey. So sekarang daripada apa yang kita belajar tadi, kita boleh tuliskan apakah we dia. Okey, we adalah set untuk bucu. Sebenarnya we ni daripada perkataan vertices, bucu, dan e ni adalah daripada perkataan edges, iaitu tepi. Okey, ya. So kita boleh tuliskan apakah we, NV, E dan NV, NE dan juga bilangan darjah. Macam tadi kita kirakan bilangan darjah. Ya. Okay. Semua pelajar-pelajar di rumah pun boleh mencuba. Okay. Cuba bersama-sama tengok ada tak betul jawapan kita. Okey, katakan V ni ialah betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagus. Ada 6 bucu. Ya. Okey, kemudian iaitu kita boleh tulis bilangan V adalah 6. Kemudian, ini adalah tanda tanda set untuk E. Okay, tepi dia, hubungannya. Okey, so hubungan di sini adalah 1 ke 2. Kita ada 1 ke 2. Okey, kemudian kita ada 1 ke 5. Okey, kemudian kita ada 2 ke 3. Ya, kita ada 2 ke 4. 2 ke 4. 3 ke 4. 4 ke 5 dan 5 ke 6. Okey, so kita ada 7 pasangan bucu. Ya. So seperti yang Nisa beritahu tadi, yang Ali Ahmad tu boleh juga tulis Ahmad Ali kan? Ya, betul. So sama juga pelajar-pelajar, kalau kamu tulis 1, 2 atau 2, 1 juga boleh. Kerana dia tidak ada arah. Tidak ada arah. Ya, so kita boleh mendefinisikan 1 ke 2 atau 2 ke 1, 1, 2. Okey. Sekarang kita lihat pula bilangan darjah dia. Okey, so bilangan darjah pada 1. Okey, kita boleh tuliskan dengan tanda-tanda di dalam kurungan ada 1 kan. So bilangan darjah maksudnya bilangan tepi yang hubungkan kepada 1. Okey, so dia ada 1, 2. So dia ada 2. Di 1 ni adalah 2. Okey, kemudian kalau kita lihat di 2 pula, kita ada 3 darjah. 3 betul? darjah. 1, 2 dan 3. Okey. So sama juga kita boleh tentukan darjah bagi bucu 3, bilangan darjah bagi bucu 4, bilangan darjah bagi bucu 5 dan bilangan darjah bagi bucu 6. Okey, so kita boleh tentukan jumlah darjah iaitu 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, atau kita boleh tambahkan semua ni. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Tambah 3, 13. Tambah 1, 14. Okey, sama juga dapat. Okey, kita guna formula dan kita juga boleh tentukan. Baik. Ya. Okey, pelajar-pelajar, cikgu harap kamu faham. Okay, kita pergi kepada apakah maksud tadi. Tadi graf mudah, tadi ada rakan kita yang beritahu bahawa graf mudah adalah graf yang tidak ada gelung dan tidak ada berbilang tepi. Okey. So sekarang apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Okey, kita lihat pula apakah berbilang tepi dan apakah pula gelung pada graf. Okey, berbilang tepi melibatkan 2 bucu. Okey, memang macam ni kan, 2 bucu. Okey, dia ada lebih daripada 1 tepi untuk 2 bucu tersebut. Okey, ini 1 je, tambah lagi 1, ada lagi 1 pula tepi dia. Okey, lebih daripada 1. Dan bilangan darjahnya sama, kita kira 2 darab dengan bilangan tepi. Okey, bagi gelung pula dia melibatkan 1 bucu sahaja. Okey, lengkung yang akan balik ke bucu asal dan bilangan darjah bagi setiap gelung adalah 2. Okey, gelung ni macam loop, kita kata loop. Okey, so katakan saya jalan pergi sini, saya keliling Nisa meja ni, saya balik ke sini. Okey, saya pergi, saya balik ni, ke pergi ni 1 darjah, balik juga hubung balik kan, 2 darjah. Tu adalah gelung. Okey. Okay, contoh cikgu lukiskan di sini. Okey. So katakan kita ada P, Q dengan R. Okey, kita ada P, Q, R. Okey, so ini adalah berbilang tepi. Nampak P ke R ni bukan sahaja satu tepi. Lebih daripada satu tepi. Okey, macam ada jalan tadi, macam rumah Ali ke rumah Rais tadi, satu jalan, ada juga jalan lagi satu. So berbilang tepi. Okey. Dan juga yang ini kita kenali sebagai gelung. Okey, so katakan saya nak pergi ke rumah Ali ni, saya keluar kemudian balik ke sini. Okey, so ini adalah gelung. Okey. Ya, sekarang pelajar-pelajar cuba nyatakan apakah V, NV, E, NE dan juga bilangan darjah
untuk gambar rajah ini. Okey, pelajar-pelajar boleh mencuba. Cikgu nak tengok budak-budak ni ikut tak pelajaran. Senyap je masing-masing, fokus sangat ni cikgu. Untuk jawab ni, cikgu juga ada tip ni. Baik. Okey. So kalau kita lihat gelung, okey. So ini adalah gelung. Kenapa darjahnya ada 2? Okey. Baik. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2, iaitu pusingan mengikut arah jam dan pusingan mengikut lawan arah jam. Okey, macam gelung ni, cikgu boleh jalan ikut arah jam, juga saya boleh ikut lawan arah jam. Okey, so darjahnya adalah 2. Okey, kita balik kepada soalan tadi. Baik. Okey, cikgu nak tanya pula pelajar-pelajar. Adakah mereka ikut pelajaran? Bolehkah mereka nyatakan apakah V, NV, E, NE dan juga bilangan darjah untuk graf ni? Graf yang ada gelung dengan berbilang tepi. Okey, ada sesiapa yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba jawapan? Soalannya tadi cikgu, apakah V? Okey. Kamu boleh tentukan pada cikgu bilangan V cukup. Okey, apakah bilangan V, bilangan E, kemudian berapakah bilangan darjah? Siapa boleh kongsikan? Dah ada yang jawapannya? Amber dah ada jawapan? Ya, Amber. Silakan Amber. Bagi V ialah PQR dan number bagi V ialah 3. Okey, bagus. Lagi E pula, Amber? Saya belum mengira lagi. Siapa ada jawapan bagi jumlah E? Ada yang ada jawapan? Okey, Zengkuan, silakan. Dalam set E ada 3, iaitu PQ, PR dan QR. Dan nombor untuk bucu tu ialah 3. Okey, betul ke Zenkun? E dia ada P ke Q, Q ke R dan P ke R sahaja. Dia berbilang tepi Zenkun. Okey, kita tengok pula. Oh ya. Ya, mungkin. Kita tengok jawapannya sama-sama. Jom. Okey, V dia PQR, betul. PQR dia ada 3 bucu. So NV adalah 3. Okey, kemudian E dia tengok ada banyak. Okey, kita hubungkan lebih daripada cikgu hubungkan dengan lebih daripada satu tepi tadi. Okey. So contoh di sini P ke Q, okey, P ke Q satu hubungan ni betul. Kemudian Q ke R, kita ada Q ke R. Kemudian saya ada lagi hubungan di sini Q ke R. Okey, so cikgu tulis balik ni Q satu ke lagi R. Q ke R. Lagi satu Q ke R. Kemudian saya ada P ke R. Okey, P ke R. Kemudian satu lagi. Ya, lagi satu P ke R. Kemudian apa pula ni PP ni? Dia sebab dia gelung satu gelung pusingan cikgu. Okey, dia keluar daripada P, dia balik ke P juga. Ke P juga. So P ke P. So ini adalah E dia. So jumlah tepi dia adalah 6. Okey, so ini adalah graf berbilang tepi dan gelung. Okey, maksudnya tak sama dengan graf mudah tadi. Baik. Okey, so kalau kita lihat bilangan darjah, okey, kamu boleh tentukan bilangan darjah untuk setiap bucu. Kemudian jumlahkan ataupun gunakan formula 2 darab 6 tadi 12 kan? 2 darab 6 darjah sama dengan 2 darab dengan tepi 6 iaitu 12. Kita tengok betul tak? Okey, katakan bilangan darjah di P. Okey, 1, 2 tadi kita dah kira 1, 2. Okey, tambah lagi 3, 4, 5. Okey, bilangan jalan katakan. Jalan yang boleh masuk ke bahagian P adalah 5. Kemudian kita tengok pula R. R ada berapa jalan? Sambung 6, 7, 8, 9. Okey, so ada 4 pula di R. Kemudian kita sambung balik di Q, kita ada 10, 11, 12. Ya. Okey, so 2 darab 6, kita boleh tuliskan ikut formula dia. Okey, jumlah darjah adalah 2 darab dengan E, iaitu 2 darab 6 sama dengan 12. 12. Okey, senang kalau kita tambahkan cikgu 5 tambah 4 tambah 3 dapat juga 12. Kan cikgu? Betul. Okay. Ya, terima kasih Nisa. Bagus. So kita boleh tambahkan ini dan juga tuliskan dalam bentuk formula. Okey, so pelajar-pelajar kena ingat dalam matematik langkah kerja adalah sangat penting. Okey, mesti menyatakan E dalam tata tanda set, kemudian pasangan dia, kemudian tuliskan berapa bilangan E, baru tunjukkan jumlah darjah dia. Baiklah. Semua masih okey ke tu?
Tergaru-garu dah kepala rakan-rakan di rumah. Diharapkan jawapan anda betul sama dengan apa yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Kita akan berhenti seketika. Kita akan bersedia untuk topik seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Jadi sebentar tadi kita telah lihat bagaimana nak menentukan ataupun melukis graf mudah. Sekarang kita akan pergi kepada melukis graf berbilang tepi dan mempunyai gelung. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula macam mana kita melukis graf berbilang tepi dan yang mempunyai gelung. Okey, so pelajar-pelajar cuma lihat pada bucu-bucu dia, kemudian tepi, pasangan tepi dia. So kita cuba lukiskan. Okey, letakkan semua bucu dia P, Q, R, S. Baik. Cuba kita sambungkan dengan apa sambungan yang diberikan. Okey, contohnya di sini. Okey, kita lukiskan, kita letakkan P, Q, R, S. Okey, kemudian kita sambungkan P kepada P maksudnya adalah gelung. Gelung. Okey, P kepada P maksudnya gelung. Kemudian P ke Q, kemudian kita ada P ke R, Q ke Q, lepas tu Q ke S, Q ke R. Okey, katakan misalnya kita letakkan P, Q, R, S di sini. Saya katakan kita tidak boleh sambung, kita boleh padang, kita nak lukis graf. Okey, kita boleh letakkan tempat yang sesuai untuk kita sambungkan. Okey. Akhir sekali kita bolehlah simak adakah semua bucu dan tepi ni ada di dalam graf kita. Okey, kita boleh kirakan bilangan tepi dengan bilangan tepi di graf. Okey. So ini adalah satu cara untuk melukis graf berbilang tepi dan mempunyai gelung. Okey. Baik. Okey, yang penting pelajar kena tahu graf tidak boleh dilukis sekiranya jumlah darjah adalah ganjil. Pasal tadi kita tahu formula dia 2 darab dengan bucu kan? 2 darab dengan tepi kan? So 2 darab dengan tepi, memang kalau kita darab dengan 2, kita akan dapat bilangan darjah adalah selalunya genap. Betul. Okey, kalau kita kira katakan diberikan jumlah darjahnya ganjil, memang kita tidak boleh melukis. Okey. Kita pergi pula kepada graf terarah dan juga pemberat. Okey. Graf terarah pula, graf dengan keadaan tepi yang mengkaitkan 2 bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey, digunakan untuk proses seperti peta jalan raya, peta penerbangan, literal elektrik dan sebagainya. Okey, yang sekarang ada arah. Tadi kita belajar tu graf mudah, tidak ada arah. Sekarang ni ada arah, kita sambungkan. Misalnya saya nak jalan ke Nisa, jalan ni saja ada arah. Sekarang kita ikut SOP ni, sekarang kita ada banyak arah kan, naik tangga sebelah, turun tangga sebelah. Okey, so sekarang kita ada graf terarah. Okay, contoh ini adalah graf terarah. Dia sahala ikut hala tuju yang ditunjukkan. Okey. So untuk graf terarah juga sama, kita boleh mencari nilai bagi V, apakah simbol dalam tanda untuk set V. Okey. So P, Q, R, S dan T dan bilangan bucu. Okey. Kita juga boleh cari E. Okey, sekarang sambungan ni kita kena lihat sambungan ni tak sama dengan tadi. Okey. Misalnya, katakan E ni P kepada Q. Kita tak boleh tulis Q kepada P sekarang, tak boleh. Sebab dah ada arah. Sudah ada arah. Maknanya arah P kepada Q sahaja. Ya, Q saja. Pasal sekarang ada arah. Tadi tu graf mudah tidak ada arah. Kita masih boleh tulis. Tapi sekarang tak boleh. Mesti ikut arah dia. P ke Q, kemudian Q ke R, QR ke Q. So, kita ikut arah dia. Okey, so bilangan tepi adalah 7. Maka seperti tadi, bilangan darjah adalah 14. Okey, baik.
Sekarang kalau kita nak tulis untuk setiap satu, tadi kita tulis DP berapa. Sekarang in dengan out. Maksudnya berapa arah yang masuk ke P dan berapa arah yang keluar daripada P. So ikut darjahnya macam ni. Kita tulis D in P masuk P1, keluar daripada P1. Okey, sama kita cuba kira untuk DQ. Kita tengok DQ ni ada 3. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 yang in untuk Q dan out untuk Q ada 1. Okey, seterusnya kita bolehlah cari untuk D in dan D out. D juga untuk S. D in S dan D out S. Sekarang kita jumlahkan. Adakah sama dengan 14? Ya, betul. Kita akan dapat 14. Baik. Okey. Baik. Okey. Kita kena tahu juga sistem peredaran darah kita dalam badan manusia ni juga graf terarah. Okey, pelajar-pelajar cuba balik nanti atau pelajar-pelajar cuba carikan dalam Google. Tengok pula buku biologi cikgu ya. Di mana aliran darah kita bergerak. Baik. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Kita dah masuk graf muda, kita dah belajar bucu tepi, kita sudah pun belajar darjah in, darjah out. Untuk gelung, berbilang tepi kan. Kemudian melukis graf berbilang tepi dan gelung. Sekarang pula macam ni. Ada juga dituliskan jarak-jarak ni. Agaknya graf apa ni? Ini kalau kilometer macam jalan raya lah cikgu. Ya, macam jalan raya. Tapi kita ada nama graf untuk ni. Ada pelajar saya yang nak menjawab. Bantu saya. Graf apa namanya Susan? ni? Susan, silakan. Graf kan? Ni graf kan? Ya. Susan, apakah jenis graf ini? Kita panggil apa? Graf apa? Bila kita ada nilai. Tak graf betul? Graf? Tak graf betul. Bukan. Kalau kita ada nilai. Kalau kata cikgu tuliskan ada nilai-nilai di sini. Katakan kamu nak mencari jalan terdekat. Kita panggil graf apa ni? Graf pemberat. Ya, bagus. Okey. Ya, ini adalah terakhir dalam graf ni kita belajar graf pemberat. Bila ada gelung berbilang tepi, kemudian kita masuk kepada graf pemberat. Okey. So graf pemberat ni selalunya kita gunakan untuk katakan untuk ini, kita carilah jalan yang terpendek. Okey. Contohlah atau jalan yang terpanjang. Okey, so graf pemberat ni diberi nilai atau pemberat. Tidak semestinya selalu kilometer, kilogram pun boleh, untuk proses makanan pun boleh. Okey, kilogram, jisim dia. Okey, so ini adalah contoh graf pemberat. Okey, baik. Apakah beza di antara graf berpemberat dan tak berpemberat? Tadi kita belajar graf tak ada pemberat, tiba-tiba kita masuk graf pemberat. So mesti ada beza dia, okey? Kita lihat graf pemberat dan graf tak berpemberat. Okey. Kedua-dua graf ni adalah terarah dan tak terarah. Kedua-dua graf tak ada arah pun boleh juga masuk pemberat. Okey, misalnya latihan sukan pelajar-pelajar, sukan apa yang mereka suka. Okey, itu adalah pemberat. Okey, so diberi nilai atau pemberat. Tak berpemberat memang tidak ada nilai atau pemberat. So bila kita gunakan ini, okey, masa yang diambil untuk satu gerakan, nilai arus elektrik, kos untuk kapal terbang. Okey, kata cikgu nak terbang ke katakan Amsterdam. So saya kena melalui kat mana, sampai ke mana, sambung ke mana. So kosnya berbeza. Okey, di sini tiada nilai atau pemberat. Okey, di mana tepi mengkaitkan maklumat. Contoh hierarki jawatan, peta air, peta pokok, peta buih, okey, peta minda ni. Baik. Okey. Baik. Okey, satu soalan yang cikgu nak tanya. Okey. Kita lihat pada soalan pemberat ni, bilakah kita gunakan graf pemberat? Satu contohnya, katakan Aiman sedang memandu di sekitar kawasan A. Tiba-tiba dia tersedar bahawa petrol keretanya hampir-hampir habis dan dia hanya boleh bawa kereta untuk 15 km lagi sahaja. Okey, stesen minyak berada di kawasan G. Okey, tolong Aiman untuk memilih jawapan yang terpendek. Kemudian, selain daripada jalan terpendek itu, boleh tak nyatakan ada jalan lain supaya dia boleh sampai ke stesen minyak itu? Supaya kereta dia satu masalah. Okey, so ini contoh macam mana kita nak aplikasikan graf pemberat. Pelajar-pelajar semua boleh cuba, pelajar-pelajar di rumah pun boleh mencuba. Okey, so cikgu di rumah, kamu boleh cuba. Cikgu terangkan bagaimana kamu nak mendapatkan jawapan. Okey, contohnya kamu boleh tuliskan, ini adalah graf terarah, sehala sahaja. Okey, kamu boleh tuliskan A ke B 2 km, sambung ke G 2 tambah 11, 13 km. Ikut arah dia. Kemudian contohlah cikgu berikan
Cikgu bagi 2 contoh ni, kamu ikut je. A ke B. Ya. Okey, kemudian tambah ke C 4 km. Okey, kemudian ditambah ke F 4 tambah 4 8 km. 8 kilometer. Kemudian 8 tambah 3 11 dia ada 11 km. Okey, so pelajar cuba untuk yang lain, cuba dapatkan. Okey, dia ada A, B, ikut arah-arah dia. Okey. So pelajar bolehlah dapatkan ke semua arah. Okey. So kalau kita lihat di sini, apakah jarak yang paling pendek untuk Aiman sampai? Nisa? A ke D ke F dan mengikut jalan ke G. Ya, bagus. 9 km saja. So dia rasa happy jugalah. Dia boleh sampai. Kereta dia takkan berhenti. Ya. Betul? So 9 km. Juga ada arah lain yang juga dia ikut tu masih dia boleh sampai. Contoh ABG, yang ni plus 11 dan 12. Okey, so kalau dia tersilap ikut arah ni pusing-pusing, paling jauh, kereta dia akan berhentilah. Kesian Kak Aiman. Okey. So sekarang cikgu nak masuk bahagian terakhir, iaitu subgraf dengan pokok. Baik. Okey, sekiranya graf H merupakan subgraf bagi Q, maka bucu-bucu bagi graf ini adalah subset bagi bucu-bucu graf Q. Okey, dan tepinya juga merupakan subset. Okey. Sekarang kita nak mengenal dan melukis subgraf dan juga pokok. Apakah itu subgraf dan apakah itu pula pokok? Okey, so katakan contoh. Subgraf ni maksudnya dia adalah sebahagian daripada graf asal dan juga graf itu sendiri juga subgraf, macam subset. Okey, macam pelajar-pelajar dah belajar dalam tata tanda set, dia adalah subset, sebahagian daripadanya. Okey, so contohnya katakan cikgu ada subgraf ni. Okey. Cikgu nak kamu melukiskan 4 subgraf. Okay, cikgu tunjuk 3 di sini. Kamu tunjuk pada cikgu 1 sahaja. Sesiapa pun boleh atau kena 6 pelajar pun boleh tunjuk dengan A4 paper. Tunjuk pada cikgu 1 subgraf daripada sini. Sebahagian daripada graf. Lukis subgraf anda mengikut apa yang kita lihat di skrin dan tunjukkan jawapan anda. Tunjuk di kertas masing-masing. Ada yang dah siap? Okey, Amber dah siapkan. Bagus, subgrafnya. Baik. Yang lain macam mana? Boleh tunjuk dekat kamera, kita nak tengok kawan-kawan di rumah pun nak tengok jawapan. Senci pun dah ada subgrafnya. Ada lagi yang boleh kongsikan jawapan yang di rumah boleh tengok adakah subgraf anda sama dengan rakan-rakan kita di sini. Ada yang dah siapkan? Boleh tunjukkan terus di skrin. Kita dah lihat jawapan daripada Amber dan juga Senci tadi ya. Okey, so kamu mencuba ya. So cikgu nak terangkan, bila kamu melukis subgraf, pastikan kedudukan bucu-bucunya adalah sama dan tepinya sama. Subgraf ni tidak sebenarnya kamu tak boleh ubah graf tu. Tak boleh letak C di sini, tiba-tiba ubah pula D. Tak boleh. Graf yang sama saja, cuma boleh lukis sebahagian daripadanya. Okey, kamu cuba. Yang lain tu bolehlah cuba nanti. Boleh teruskan aktiviti ini. So ini adalah contoh cikgu dah lukiskan beberapa subgraf. Baik. So, cikgu terangkan satu sahaja di sini. Katakan yang subgraf yang ketiga ni. Okey, so ini adalah sebahagian daripada graf. Maka E3, E4, E5. Okey, E3, E4, E5 ni merupakan subset bagi keseluruhan graf tu tadi. Iaitu E1 sehingga E6. So, ini kita boleh kenali sebagai subgraf. Okey, baik pelajar. Cikgu sekarang masuk kepada pokok. Pokok ni bukannya pokok di luar sana. Pokok ni adalah dalam rangkaian teori graf di mana setiap bucunya dihubungkaitkan dengan tepi. Okey. Cuba kita lihat pokok atau bukan pokok. Baik. Okey, pokok ni tidak ada berbilang tepi. Okey. Okey. Contoh, okey, cikgu nak pergi kepada 2 soalan ni. Baik. Contoh ni, adakah ini pokok atau bukan pokok? Okey, pokok ni kalau kita nak tentukan, okey, ini bukan kerana dia ada 6 bucu, tetapi dia ada 7 tepi. Okey, tepinya mestilah tolak 1 daripada bucu. Okey, 6 tolak 1, dia mesti ada 7 tepi. Okey, so yang ini bukan. Katakan cikgu nak tunjuk yang ini pula. Okey, so kita tengok bilangan tepi dia 1, 2, 3, 4, 5 ni mesti sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tolak 1 ialah 5. So betul. Ya, betul. Okey, ya, ini adalah pokok kerana ada 6 bucu dan 5 tepi. Okey, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi.
Okey. Yang terakhir untuk pelajaran ni kita nak wakilkan kesemua yang kamu belajar tadi dalam bentuk rangkaian. So, contoh cikgu beri satu rangkaian yang mudah. Katakan kita ada Rezwan bermain badminton, catur, Siti, Rajan dan Lim. Okey, bagaimanakah kita nak apa-apa yang kamu belajar tadi dia, bagaimanakah kita nak memberikannya dalam bentuk graf? Baik. Okey. So, cikgu tuliskan di sini permainan-permainan badminton, okey, catur, bola jaring, bola baling. Okey, ini adalah bucu dia. Kemudian saya cuma kaitkan badminton ke catur. Rezwan, dia suka badminton dan catur, kan? So kita boleh tulis ini untuk Rezwan. Baik. Okey, kemudian kita ada badminton ke bola jaring, Siti. Kemudian catur. Bola jaring. Ya, ke bola jaring, Rajan. Kemudian bola jaring ke bola baling adalah Lim. Okey, pelajar-pelajar. So, cikgu habiskan satu topik. Mudah kan rangkaian dan telegraf ni? Ya. Okey, sangat mudah yang kita belajar ni. So, kita tengok balik apa yang kamu belajar hari ini. Okey, so kita belajar mengenal dan menerangkan apakah itu rangkaian sebagai graf. Kita boleh apa-apa rangkaian itu kita boleh grafkan. Okey, bila kita nak grafkan, kita tahu apakah itu bucu, apakah tepi, apakah darjah. Kemudian kamu semua juga telah belajar apakah itu graf terarah dan graf tak terarah. Tidak terarah. Juga kamu telah belajar graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okey, lepas tu daripada itu kamu cuba lukiskan subgraf. Okey, sebahagian daripada graf. Okey, ataupun keseluruhan graf itu juga ialah subset kepada dia, subgraf. Kemudian pokok. Kalau pokok, kamu kena ingat apakah hubungan di antara bucu dan tepi. Okey? So, yang terakhir tadi, apa yang kamu belajar tu, kamu tunjukkan dalam bentuk rangkaian. Itu saja, Nisa. Oh, senang je sebenarnya. Saya kan bukan apa, kadang-kadang rakan-rakan di sekolah ni bila nampak je graf tu cikgu, aduh pening dah. Takut tak dapat nak jawab. Tapi sebenarnya sangat-sangat mudah dengan perbincangan kita pada hari ini. Topik kita adalah rangkaian dalam teori graf. Jadi rakan-rakan saya dari SMJK Chonghua Confucian Pulau Pinang, okey ke semuanya? Semua mengikuti dengan baik? Kalau ya, beri Nisa double thumbs up. Ya, baiklah. Terima kasih. Diharapkan rakan-rakan di rumah pun mengikuti dengan baik sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak jemput Cikgu Sabiswari untuk memberikan sedikit kata-kata akhir bagi semua pelajar di luar sana. Silakan Cikgu. Okey. Baik, pelajar-pelajar ingat, topik ini satu topik yang baru dalam KSXM. Tapi jangan risau, dia bukan yang susah sangat. Okey, bila kamu nampak rangkaian atau kamu nak lukiskan graf, senang sahaja cuba buat macam peta minda. Okey, cuba buat macam peta minda, hubungkan siapa dengan siapa atau ke mana dari ke mana. Okey, buat peta minda dan cuba jawab soalan. Okey, cuba cari soalan-soalan yang berbentuk kebat, soalan panjang dan cuba selesaikannya supaya kamu dapat mahir dalam topik ini. Baiklah, terima kasih Cikgu Sabiswari dan juga rakan-rakan saya dari SMJK Chonghua Confucian Pulau Pinang. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan ada satu lagi episod untuk kelas teras. Jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda untuk episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye semua. Bye-bye. Didik TV KPM